Didik TV KPM. Didik TV KPM. Aduh, macam mana ni Nak buat ke tak buat? Nak ikut kawan baik ke takut dengan cikgu? Aduh, peninglah mana satu nak buat ni. Kalau tak buat nanti hilang kawan. Kalau buat nanti cikgu marah. Aduh, dalam dilema lah mana satu. Mira? Cikgu. Kenapa ni Mira? Tak cikgu, saya sebenarnya dalam dilema sikit. Kenapa tu? Sebenarnya kawan baik saya ajak saya untuk ponteng sekolah. Tapi cikgu saya tak nak buat sebab saya takut dengan cikgu. Tapi kalau saya tak buat nanti saya hilang dia tak nak kawan dengan saya. Tapi Mira boleh fikirkan yang mana satu yang baik, mana satu yang tak baik. Tapi saya sayang dia satu-satunya kawan baik saya, cikgu. Cuba Mira fikir balik. Kalau Mira ponteng sekolah, ada faedah tak? Alah, di sekolah ke kawan? Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini selama 30 minit kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuknya Pengaruh Rakan Sebaya. Kawan-kawan, selain daripada ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan merupakan mereka yang terapat ataupun yang dekat dengan diri kita. Kita nak tahu apa sebenarnya pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan seharian. Dan hari ini saya bersama dengan seorang guru iaitu Cikgu Nokaria Abdullah atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Nancy. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat Cikgu ya? Sihat. Baik, Cikgu Nancy dari SK Perempuan Metodis Kelang Selangor dan tak lupa juga kami dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Laila Sabri dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Laila? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini, sentiasa tersenyum manis ya Cikgu Laila. Baik Cikgu Nancy bawakan 4 orang rakan hari ini. Betul. Bersama dengan saya untuk sama-sama belajar dengan Cikgu Nancy, anak murid cikgu juga. Betul Cikgu 2 daripadanya anak murid saya, lagi 2 daripada anak murid rakan-rakan guru. Rakan-rakan guru lain. Baiklah, manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Wah, okey Cikgu Nancy, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, yang pertama adalah adik Mitra Rajkumar. Hai Mitra. Yang kedua adalah Nurhana Farisha. Hai Hana Falisha. Yang ketiga adalah Umar Fatullah. Hai Umar. Dan yang keempat adalah Naufal Fikri. Hai Naufal. Okey, baiklah. Ini dia. Ada 4 orang murid dari 3 buah sekolah yang berbeza. Ada dari Seremban, ada dari Serendar dan juga dari Kelang Selangor. Baik Cikgu, untuk hari ini kita nak belajar pengaruh rakan sebaya. Apa sebenarnya itu Cikgu? Mula-mula sebelum kita nak belajar tentang pengaruh rakan sebaya ni, kita kena tahu apa maksud pengaruh. Pengaruh tu maksudnya kuasa yang boleh menyebabkan orang untuk mengikut kita. Jadi untuk itu cikgu dah sediakan slide untuk murid-murid tengok. Kita tengok slide yang pertama. Baik. Okey, dalam pengaruh rakan sebaya itu sendiri kita ada 2 jenis pengaruh, iaitu pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Okey, pengaruh yang positif ni adalah benda yang baik saja. Kemudian pengaruh yang negatif adalah pengaruh yang kurang baik. Okey, sekarang kita nak tengok kepada pengaruh positif. Pengaruh positif yang ada adalah yang pertama adalah menghormati. Yang kedua adalah rajin belajar. Yang ketiga adalah jujur dan yang keempat adalah menepati masa. Kalau menghormati itu, kita selalu dengar orang cakap menghormati, betul? Betul. Tapi menghormati itu macam mana? Adakah menghormati itu sekadar selamat pagi cikgu? Adakah sekadar macam tu ataupun hanya dengan orang yang lebih berusia? Adakah dengan
semua lapisan masyarakat. Jadi kalau menghormati di sini adalah bukan semata-matanya dengan cikgu, dengan ibu bapa, dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan. Kemudian menghormati ni pula bukan sekadar hanya menghormati dari segi mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, tetapi menghormati di sini adalah dari segi luas. Contohnya menghormati ruang kawan untuk bergerak. Kemudian menghormati dari segi jangan mengganggu harta benda kawan. Kemudian untuk rajin belajar pula adalah ini adalah yang kita memang tahulah, kalau rajin belajar ni memang kalau kat sekolah tu kalau nak maju jaya tu kita cakap kena rajin belajar, betul tak? Betul. Jujur ni kita janganlah suka sangat cakap bohong. Betul. Kita kena selalu jujur. Jadi bila kita jujur itu boleh menyebabkan orang akan lebih mudah untuk mendekati kita. Kemudian mendekati masa. Mendekati masa ni maksudnya menempati masa. Menempati masa maksudnya kita janganlah lambat-lambat. Contohnya kalau kawan cakap okey kita janji nak jumpa, nak berbincang dekat perpustakaan pukul 2 petang, datanglah pukul 2 petang ataupun datanglah 10 minit lebih awal. Janganlah bila janji dengan kawan pukul 2 petang datangnya setengah jam kemudian. Kawan tu dah tunggu, dah penat tunggu kat situ kan. Betul. Okey, itu adalah pengaruh positif. Kemudian kita nak tengok pula apa dia pengaruh negatif. Okey, pengaruh negatif adalah seperti membuli. Kemudian kita ada penyalahgunaan bahan. Ketiga adalah merokok. Ini biasa. Ini biasa. Dan yang keempat adalah ponteng sekolah. Macam Mira buat ini tadi yang tu. tadi Ponteng. cikgu dilema. Saya berhadapan tadi cikgu. Ponteng sekolah ni nak cakap tak syok-syok juga kan bagi yang ponteng kan, tetapi apakan daya ponteng sekolah tu tidak membawa sebarang faedah kepada murid-murid sekalian. Okey, kita nak tengok satu persatu. Macam membuli ni. Membuli ni bila buli ada banyak jenis. Ada bully fizikal, ada bully verbal. Bully verbal tu maksudnya dia bercakap. Ada body shaming. Body shaming contohnya gemuklah dia. Mengejek lah. Mengejek lah. Itu body shaming. Lepas tu penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan ni biasanya bahan-bahan seperti bahan inhalant. Sebab budak-budak sekolah rendah ni dia belum lagi terdedah dengan benda-benda yang lebih ekstrim. Baik. Jadi yang ada adalah seperti penyalahgunaan bahan inhalant seperti isap gam. Kemudian merokok ni normal lah. Sebab masyarakat, semua masyarakat, kalau kita tengok kat luar sana kan, sekarang ni merokok tu dah macam jadi satu budaya. Tetapi kita kena ingat merokok tu boleh membahayakan kesihatan. Betul. Dan yang keempat tadi yang Mira cakap tadi, ponteng sekolah. Ponteng sekolah dia tak membawa apa-apa faedah. Sebab apa? Satu, kita akan terlibat dengan masalah disiplin dekat sekolah. Yang kedua pula adalah sekiranya kita selalu ponteng sekolah, apa yang kita dapat? Cikgu mengajar kat kelas kan, kita tak dapat ilmu tersebut. Tercicirlah pelajaran dekat situ kan. Baik cikgu, ini penjelasan tentang pengaruh negatif. Pengaruh negatif. Negatif dan positif kita dah tahu, dan ada sedikit soalan yang cikgu nak ajukan dekat murid-murid. Betul cikgu Betul. Okey, apa cikgu? Murid-murid di rumah, murid-murid boleh bezakan tak yang mana satu pengaruh apa baiknya pengaruh positif dengan pengaruh negatif? Boleh tak? Boleh. Kalau boleh angguk. Kawan-kawan saya boleh ke? Murid kalau boleh angguk. Okey. Sekarang ni cikgu nak minta murid-murid semua senaraikan 3 pengaruh positif yang murid-murid boleh ingat. Tadi cikgu terangkan 4 kan? Betul. Sekarang cuba senaraikan 3 pengaruh positif yang murid-murid ingat. Okey, tak perlu samalah maksudnya. Kalau lain pun boleh. Lain pun boleh. Asalkan dia positif. Siapa yang dah siap boleh tunjuk jawapan. Siapa yang dah siap tulis boleh tunjuk. Angkat kad. Dah siap dah tu. Dah siap. Saya tengok Umar. Umar dah tunjuk jawapan. Naufal. Okey. Kita tengok jawapan. Kebanyakan jawapan menghormati, rajin belajar, menepati masa. Kemudian kita ada menghormati, jujur dan apa lagi tu? Rajin belajar. Hana buat apa? Peta minda. Tunjuk sekejap Hana. Angkat sekejap Hana. Okey, peta minda. Dah Hana senaraikan 4, bagus. Kemudian adik Naufal.
Naufal dia akan senaraikan yang negatif nanti cikgu. Oh, negatif. Yang negatif dia senaraikan. Okey, tak apa. Jadi semua dah senaraikan kan kat sini kan. Jadi mereka layak mendapat ganjaran bintang. Wah, berapa cikgu untuk mereka? Kita bagi 1 bintang untuk setiap murid. Baiklah, tanya kawan-kawan. Baik cikgu, sambil saya tampal bintang ni, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk penjelasan yang lebih jelas tentang pengaruh rakan sebaya. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini kita nak belajar tentang pengaruh rakan sebaya. Kita dah tahu dah tentang pengaruh positif, pengaruh negatif dan sekarang ini kita nak tahu pula apa sebenarnya ciri-ciri rakan sebaya yang positif. Jom tanya Cikgu Nancy. Silakan Cikgu. Okey, ciri-ciri pengaruh rakan sebaya. Sebenarnya ciri-ciri pengaruh rakan sebaya ni ada banyak. Dia ada positif, dia ada negatif. Kejap lagi cikgu akan senaraikan semua pengaruh, ciri-ciri pengaruh rakan sebaya. Tapi cikgu takkan terangkan, takkan bagi tahu yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Baik cikgu. Okey, kita tengok pada slide. Ciri-ciri pengaruh rakan sebaya. Yang pertama adalah menghormati rakan. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, kita kena menghormati rakan. Kemudian kedua adalah suka membuli. Suka membuli maksudnya suka mengata kawan, suka mengejek kawan. Dia boleh jadi macam ataupun suka pukul kawan. Pengaruh rakan sebaya yang ketiga adalah aktif bersukan. Maksudnya kalau di sekolah tu dia suka bersukan. Kalau di rumah pun dia juga boleh menjalankan aktiviti sukan. Yang keempat adalah suka melepak. Ini semua suka. Saya pun suka. Suka melepak ya? Suka melepak. Okey. Sebab dia terpulang, kita melepak kat mana. Ada orang dia suka melepak di perpustakaan. Ada orang dia suka melepak kat pasaraya. Okey. Ciri-ciri pengaruh rakan sebaya yang kelima adalah suka membantu. Suka membantu rakan-rakan yang berada dalam kesusahan. Dan yang keenam adalah pemarah. Sikit-sikit kawan cuit dah marah. Sikit-sikit cuit, pantang kawan buat salah sikit. Bukan setakat kawan, ibu bapa kat rumah pantang buat salah sikit dah marah. Kemudian yang ketujuh adalah rajin belajar. Dia ada 7 kat sini ni. Rasa-rasanya Mira ada tak, pernah tak terkena yang mana, ciri-ciri yang mana satu? Saya pernah cikgu. Saya kena masa tu suka membantu. Suka membantu. Baiknya. Bukan saya, kawan saya yang suka membantu saya. Kawan Mira yang suka membantu, bukan Mira yang suka membantu. Kawan saya suka membantu. Dan Mira suka dibantu. Betul cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya murid-murid di rumah pula. Okey, murid-murid di rumah, dalam ada 7 ciri-ciri ni, yang mana satu murid-murid di rumah suka? Kita mulakan dengan Hana. Hana. Menghormati rakan. Menghormati rakan. Okey. Mitra pula, yang mana satu yang Mitra pilih? Rajin belajar. Rajin belajar. Tapi memang Mitra memang rajin belajar. Wah, baguslah Mitra. Murid cemerlang. Murid cemerlang. Naufal? Aktif bersukan. Aktif bersukan. Oh, mesti Naufal kat sekolah pun aktif bersukan kan? Okey, yang keempat ada Umar. Suka membantu. Suka membantu. Okey, dia pilih semua yang baik-baik kan? Sekarang ni dalam yang baik-baik ni, sekarang cuba macam murid-murid di rumah dan murid-murid di talian, beri satu kesan pengaruh negatif rakan sebaya yang harus dihindari. Kita mulakan dengan adik Umar lah. Boleh? Silakan Umar. Pengaruh negatif. Adik Umar boleh dengar? Boleh. Beri satu kesan pengaruh negatif rakan sebaya. Pengaruh negatif rakan sebaya yang harus dihindari ialah pemarah, kerana sifat suka marah akan menyebabkan kehilangan kawan. Betul cikgu. Okey, Pemarah. Kemudian kita tengok, kita tanya adik Mitra pula. Mitra? Mitra. Kesan pengaruh negatif yang mana satu?
Pemarah dah. Pengaruh negatif rakan sebaya yang harus dihindari ialah suka melepak kerana melepak membuang masa dan tidak berfaedah. Bagusnya. Melepak. Dia tak suka melepak. Kena hindari melepak Kena tu cikgu. hindari. Okey. Tadi macam kita cakap kita suka melepak kan. Okey. Yang ketiga, adik Hana. Hana. Pengaruh negatif yang harus kita hindari ialah menghisap rokok kerana menghisap rokok tidak baik untuk kesihatan. Betul. Misal rokok tidak baik. Kemudian adik Nafal. Naufal. Pengaruh negatif rakan sebaya yang harus dihindari ialah membuli kerana membuli boleh menyebabkan kita dipinggirkan dan mendapat masalah disiplin di sekolah. Betul. Jadi murid-murid kita dia dah senaraikan kesan-kesan kepada pengaruh rakan sebaya yang negatif. Macam kita selalu ingat yang positif kan, kita terlupa pula yang negatif ni. Betul. Kita ingatkan suka melepak tu bagus kan, positif, sebenarnya suka melepak tu adalah negatif. Tapi bukanlah bermakna dalam kehidupan seharian ni kita tak boleh langsung bergaul dengan kawan kan, macam cikgu kata. Melepak boleh tapi di tempat yang bersesuaian dan ada hadnya. Betul kan cikgu? Cikgu, berapa ganjaran untuk mereka cikgu? Kali ini kita nak bagi 1 bintang. 1 bintang untuk semuanya. Baiklah, tahniah kawan-kawan. Cikgu, kita dah tahu dah tentang ciri-ciri pengaruh rakan yang positif dan juga negatif. Kalau cikgu boleh kongsikan sikit sepanjang segmen ini apa yang kita dah sentuh ataupun sedikit rumusan ringkas cikgu. Okey, untuk segmen yang ini kita dah sentuh tentang ciri-ciri pengaruh rakan sebaya. Jadi ciri-ciri pengaruh rakan sebaya ni dia ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kita kena tengok yang mana satu positif, yang mana satu negatif dan kita pilih dengan bijaksana. Betul, pilih dengan bijak. Baiklah, yang paling penting adik-adik, murid-murid, jadi murid yang menyenangkan, bukan saja menyenangkan para guru tetapi juga rakan-rakan di sekeliling. Dan cikgu. ibu bapa. Dan ibu bapa. Betul. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, hari ini dalam slot tahap 2 kita belajar tentang pengaruh rakan sebaya. Sebelum mula kelas hari ini, saya nak tanya kawan saya Umar. Umar merupakan pengawas sekolah. Umar suka tak tolong kawan Umar dekat sekolah? Suka. Selalu Umar tolong macam mana? Biasanya kalau ada yang tak pandai buat kerja sekolah, saya tolong. Bagusnya Umar kan cikgu. Ini antara yang positif lah kan. Membantu positif. rakan untuk menyiapkan kerja rumah. Hebatlah Umar. Tahniah. Baik cikgu, kita dah tahu tentang pengaruh rakan-rakan, baik positif dan juga negatif. Dan untuk segmen ini, apa pula yang cikgu nak terangkan? Tadi kita dah belajar tentang apa dia pengaruh positif, pengaruh negatif. Lepas tu ciri-ciri pengaruh rakan sebaya yang positif dengan yang negatif kan. Lepas tu bila kita dah ada masalah-masalah macam mana kita nak menangani masalah tersebut. Dekat sini kita akan belajar tentang cara-cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Okay, kita tengok pada slide. Tapi sebelum itu, cikgu nak bagi tugas sedikit pada murid-murid yang berada di rumah. Tugasnya senang saja. Kejap lagi murid-murid semua boleh kongsikan dengan kita di studio. Okey. Apa yang cikgu nak murid-murid buat adalah murid-murid kena sediakan satu blok. Sekarang murid-murid kita dah canggih. Betul. Dah boleh buat blok. Cikgu nak murid-murid sediakan satu blok, buatkan satu blok tentang pengaruh rakan sebaya. Tentang pengaruh rakan sebaya yang positif, yang negatif dan cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif dengan menggunakan Google Site di dalam portal Delima. Wah, buat blog ya? Ya, buat blog. Okey, baik cikgu. Itu sedikit kerja rumah lah. Itu kerja rumah. Untuk murid-murid di rumah dan juga di dalam talian. Ya, betul. Okey cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang cara-cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Okey, kita tengok pada slide. Okey, cara-cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Yang pertama adalah kita melaporkan kepada guru.
Jadi bila berlaku benda pengaruh rakan sebaya yang negatif ni, kalau berlakunya di sekolah, jadi kita kena laporkan kepada guru. Contohnya macam ponteng sekolah, membuli tadi kan, merokok. Biasanya dekat sekolah susah kita nak jumpa. Kalau murid sekolah rendah memang susah kita nak jumpa murid-murid merokok. Sebab benda ni belum lagi terbuka pada murid sekolah rendah. Tetapi kalau ponteng sekolah, ponteng sekolah ni dia bukan ponteng sekolah, dia tak datang sekolah langsung, kadang dia ponteng kelas. Ponteng kelas dia pergi tandas, lepas tu duduk dalam tandas. Saya pun tak tahu apa yang best di tandas tu. Okey. Jadi kalau ada murid-murid yang tahu pengaruh negatif yang macam ni, laporkan kepada guru. Yang kedua adalah laporkan kepada ibu bapa sekiranya perkara tersebut berlaku di luar kawasan sekolah. Jadi laporkan kepada ibu bapa. Termasuklah kalau macam kita nampak kawan-kawan kena buli di luar kan, boleh beritahu pada ibu bapa. Bagi tahu jangan bersubahat turut sama membuli. Betul. Jangan macam tu, tak elok. Kadang-kadang ni membuli ni, orang cakap membuli dari segi fizikal kita boleh nampak, tetapi kalau membuli dari segi verbal ni kadang-kadang kita tak sedar. Betul. Tetapi sebenarnya kita dah mengecilkan hati rakan-rakan. Ya. Dan sebenarnya cikgu, kalau saya boleh tambah sikit, kesan ataupun perbuatan itu boleh meninggalkan satu kesan yang mendalam tahu kepada mangsa. Jadi murid-murid mungkin mengejek adalah suka-suka je main-main, tapi jangan mengejek rakan, tak elok. Sampai besar nanti kawan tu boleh teringat. Seumur hidup dia akan diingat. Betul. Baik cikgu. Okey, yang ketiga adalah melaporkan kepada ahli keluarga ataupun kaunselor. Maksudnya ahli keluarga sini bukan hanya pada ibu bapa, kepada ahli keluarga yang lebih tua seperti abang, kakak, atuk, nenek, pakcik yang duduk dengan kita. Betul. Ataupun kaunselor kalau di sekolah. Sebab di sekolah ni ada ramai makcik kantin pun di sekolah juga. Guide yang jaga pengawal keselamatan tu pun di sekolah juga. Betul. Tetapi kenapa kita tak cari? Kenapa kita tak cari? Sebab mereka tidak bertauliah. Jadi yang bertauliah adalah kaunselor. Jadi boleh rujuklah. Rujuk kepada kaunselor. Baik cikgu. Okey, yang keempat adalah menasihati rakan. Contohnya kalau macam Mira tahu kan, macam murid-murid di rumah, di sekolah tahu kan, kalau macam murid tu kawan ajak pergi ponteng sekolah. Jadi kita cuba menasihati rakan tersebut. Kalau tak boleh, dan kita akan jumpa kaunselor. Dan yang kelima adalah berkata tidak. Jadi kalau macam kawan, macam tadi Mira ada dilema kan, di dalam dilema bila kawan ajak Mira ponteng, sebenarnya Mira boleh je cakap tidak. Tak nak. Tak nak. Tapi kita takut hilang kawan cikgu. Dia lah kawan baik saya. Macam mana? Tapi Mira boleh nasihatkan. Mira nasihat. Kalau tak dapat juga, Mira dapatkan bantuan daripada orang yang lebih berpengalaman untuk menasihati rakan tersebut. Baik. Tapi dia sekarang mungkin dia marah sekejap je, nanti dia kawan balik. Betul. Okey, ingat tu kawan-kawan, berkata tidak kalau ada yang ajak buat perbuatan yang negatif. Baik cikgu, tadi cikgu ada tinggalkan tugasan untuk mereka. Jom cikgu, kita semak tugasan kawan-kawan saya. Kita semak tugasan. Okey, sekarang ni kita nak tengok tugasan daripada kita nak tengok tugasan pada adik Hana. Baik. Okey. Adik Hana. Adik Hana. Ini adalah hasil site yang adik Hana telah buat. Pengaruh rakan sebaya. Dia ada maksud rakan sebaya, ada pengaruh rakan sebaya yang positif, pengaruh rakan sebaya yang negatif, dan cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Bagus tu. Okey tak kalau Mira tengok site murid-murid kita? Cantiklah adik Cantik Hana. Hana, awak yang buat ke Hana? Awak buat kan? Awak suka? Awak puas hati tak dengan hasil kerja awak? Puas hati? Alah, dia angguk je cikgu, saya tak dengar suara awak. Teringin kakak Mira dengar suara Hana. Berapa lama Hana siapkan ni? 1 hari je. Oh, 1 hari. 1 hari je. Hebatlah. Okey. Cantik cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, kita nak tengok daripada adik Umar pula. Adik Umar buat, ada gambar-gambar. Okey. Pun ada pengaruh rakan sebaya, pengaruh positif, pengaruh negatif, dan cara menangani pengaruh negatif rakan sebaya. Dia kata tidak ditunjuk.
Okey. ada sign tidak. Berani untuk katakan tidak. Okey, cikgu. Canggih kan? Sekarang budak kita dah boleh buat blog kan? Ya. Okey, yang ketiga kita nak tengok adik mitra pula. Kalau mitra pula? Oh, adik mitra dia lembut. Dia lebih kepada nature. Dia pengaruh rakan sebaya, kemudian ada pengaruh positif, pengaruh negatif dan cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Pun sama juga berkata Cikgu. tidak. Tapi cantiklah blognya kan. Saya nampak ada arnab dekat situ. Ada apa? Banyak lagi bunga. Pencinta nature lah kan. Pencinta nature. Semula jadi. Okey, Alam. bagus. Pencinta alam, bagus mitra. Okey, seterusnya cikgu kita tengok hasil kerja Naufal pula. Hasil kerja Naufal pula. Kita ada gambar. Ada gambar kucing di bahagian atas dan ada gambar air di bahagian bawah. Tetapi dia pun letakkan maksud pengaruh rakan sebaya, pengaruh yang positif, pengaruh negatif dan cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Bagus. Baguslah Naufal. Power lah cikgu, hebatlah murid-murid ni. Semua ni dengan menggunakan blog cikgu Ya, semuanya menggunakan Google Sites. Wah, baiklah. Cikgu, kalau kita tengok mereka pun dah hasilkan tugasan mereka dengan cukup cemerlang sekali, cantik hasilnya. Macam mana prestasi keseluruhan murid-murid pada hari ini cikgu? Kita anugerahkan 1 bintang kepada setiap murid. Wah, dapat 1 lagi bintang kepada mereka. Maksudnya mereka cemerlang lah cikgu Cemerlang. cemerlang. Takkan Mira tak terpesona dengan site yang dibuat. Cantik kan? Betul. Baik, dan kalaulah murid-murid dekat rumah yang ingin mendapatkan sumber rujukan, di mana mereka boleh layari cikgu? Mereka boleh dapatkan sumber rujukan di portal Delima, di pelantar Delima KPM sumberku. Boleh dapatkan di situ. Di pelantar Delima KPM. Ya. Dan rumusan ringkas daripada cikgu tentang hasil pembelajaran pada hari ini? Jadi untuk hari ini kita telah mempelajari tentang pengaruh rakan sebaya yang positif, yang negatif, ciri-ciri pengaruh rakan sebaya dan cara menangani pengaruh rakan sebaya yang negatif. Jadi adik-adik di rumah dan murid-murid di rumah bolehlah cuba membuat site seperti adik-adik kita di talian, cuba membuat site, cuba senaraikan balik, kemudian kan cuba fikir-fikirkan balik, renung-renungkan balik apa yang kita buat selama ni. Adakah pengaruh yang kita bawa kepada rakan-rakan kita tu positif ataupun negatif? Seandainya negatif, kita ubahlah diri kita supaya menjadi lebih positif. Baik cikgu. Okey kawan-kawan, nampaknya kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Cikgu pun dah terangkan apa yang dimasukkan dengan pengaruh rakan sebaya kepada anda semua. Pilihlah rakan dengan bijaksana kerana rakan itu pun mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.